Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu topik yang sebenarnya menjadi perbincangan dan juga perhatian rakyat Malaysia ketika ini, dan boleh dikatakan ianya bukan saja menjadi perbincangan di kalangan ahli-ahli politik tetapi juga di kalangan rakyat jelata yang juga melihat isu ini sebagai sesuatu yang mungkin akan memberikan sesuatu yang mengejutkan dalam senario politik Malaysia. Dan kita tahu bahawa baru saja kita mungkin terbaca tentang kenyataan dari Istana Negara, dan inilah sebenarnya yang membangkitkan isu ini, di mana yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat di Parlimen pada 26 Julai lalu, bahawa kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyhurkan oleh baginda sepanjang tempoh darurat, walhal pembatalan belum lagi diperkenan. Dan ekoran daripada kenyataan dari Istana Negara inilah yang sekarang ini menjadi perbincangan dan juga perhatian di seluruh rakyat Malaysia. Dan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Parlimen Subplot Ordinan Darurat. Kita ada dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Datuk. Memang nampak sihat. Dan kita juga sebenarnya Datuk ada seorang lagi tetamu yang juga akan bersama kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandit, yang merupakan pensyarah sosiopolitik di Pusat Sosio Kemasyarakatan. Di Pusat Sains Kemasyarakatan USM. Jadi tersasul sedikit tadi. Apa khabar, Prof? Halo, Prof. Ya. Apa khabar? Sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Jadi mungkin menarik juga lah kalau kita mulakan dulu sesi perbincangan kita ini bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Syam Rahayu, kerana ini merupakan satu isu yang sebenarnya sekarang ini menjadi perhatian dan juga perbualan bukan saja di kalangan ahli politik tetapi juga di kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi bagaimana pandangan daripada Prof Dr. Syam Rahayu sendiri tentang apa yang berlaku ini, iaitu terutamanya di mesyuarat khas Parlimen di hari yang pertama ketika itu? Mungkin Prof ada pandangan tersendiri. Silakan Datuk. Okey, sebenarnya saya cuma mahu melihat dari segi peraturan Dewan lah ya. Maknanya pertama mungkin dari segi yang hal-hal berkaitan dengan apa yang berlaku itu adalah dari segi politiknya mungkin Prof Siva baik untuk mengulas ya. Kalau saya lihat dari segi pertamanya, dari segi hal perundangan sama ada persidangan khas itu boleh dilaksanakan ataupun tidak, saya nampak ini menepati peraturan 11.3 dan juga peraturan 14 1I pada peraturan mesyuarat Dewan. Tapi apabila perbincangan itu sebenarnya kita nampak apabila dimulakan persidangan itu nampaknya ada bantahan-bantahan daripada beberapa pihak, terutamanya para pembangkang. Mereka mahukan dibenarkan usul dan sebagainya ya. Tapi kalaulah persidangan khas ini dibuat di bawah peraturan 11.3, maka dari segi undang-undangnya memanglah Perdana Menteri yang meletakkan agendanya. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang dikatakan memerlukan perbahasan, contohnya dari segi ordinan darurat itu sendiri atau dari segi pelan pemulihan negara, dan ahli-ahli parlimen mahukan ianya dibahaskan. Jadi di sini ada persoalan tentang adakah peraturan itu lebih tinggi daripada perlembagaan. Itu yang isu yang utama dibawa semasa awal, sejam pertama persidangan Dewan tu kan. Jadi saya nampak sebenarnya isu itu adalah tafsiran-tafsiran yang dibawa oleh para ahli parlimen tentang mereka menyatakan bahawa perlulah dilakukan dibenarkan usul-usul ataupun dibenarkan dibahaskan beberapa perkara yang mereka ingin ataupun sebagaimana dinyatakan di
di bawah Mhm. titah diraja yang telah dikeluarkan pada 16 hari bulan 6 yang lepas. Ya. Jadi ini menimbulkan satu perbahasan perundangan lah. Tapi pada saya kalau lihat kepada tajuknya ialah persidangan khas, maka Hmm. ia jatuh di bawah peraturan 11 dan peraturan 11 itu menyatakan bahawa Perdana Menteri yang menentukan. Tapi Hmm. hujah-hujah yang dikemukakan itu mahukan persidangan penuh. Itu sajalah saya fikir dalam aspek itu kita nampak persoalan utamanya adakah ia bertepatan dengan perundangan, dan pada saya tidak ada masalah untuk persidangan khas itu. Cuma dia tidak mendapat puas hati daripada ahli-ahli dewan itu apabila tidak dibenarkan untuk membahaskan hal-hal yang mereka anggap penting untuk dibahaskan. Jadi persoalan sama ada ia bercanggah dengan perlembagaan dan sebagainya sepatutnya tidak timbul lah, dan ia sepatutnya terus membincangkan dengan mengikut peraturan dewan. Tapi saya juga nak dapat pandangan Datuk sebelum saya dapatkan pandangan daripada Prof Dr. Murugan Siva. Tetapi sesuatu yang penting juga saya nak dapat clearance kepada Datuk sendirilah. Kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haiwan Parlimen dan juga undang-undang, apakah itu satu statement yang tak seharusnya dilontarkan ataupun dibuat ketika sesi Parlimen ataupun sidang khas itu berlangsung? Okey, kalau kita lihat ia adalah menjadi tanggungjawab setiap ahli parlimen terutamanya menteri atau siapa sahajalah yang berbahas dalam parlimen itu untuk memberikan kenyataan yang benar dan tepat, ya, kerana ia adalah suatu dewan mulia yang perlukan satu kenyataan yang telus dan tepat supaya tidak difahami sebagai memberikan silap faham kepada ahli-ahli dewan yang lain. Jadi apabila ditanya tentang membuat kenyataan tentang usul-usul yang perlu dibahaskan tentang ordinan darurat itu, pada saya kalaulah menteri menyatakan bahawa jemaah menteri telah membuat keputusan untuk membatalkan atau untuk memberi nasihat kepada ke bawah duli untuk membatalkan ordinan darurat, pada saya itu adalah kenyataan yang tepat mengikut keadaan semasa apabila kita lihat pada kenyataan akhbar atau titah diraja yang dikeluarkan tadi. Maksudnya telah dihantarkan dengan tarikh-tarikh yang sekian-sekian bahawa ke bawah duli juga telah menerima cadangan daripada kerajaan untuk membatalkan ordinan darurat tersebut. Cuma yang saya rasa yang tidak berapa kena yang dilafazkan oleh menteri itu ialah apabila ditanya tentang sama ada telah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong ataupun tidak, dan itu dinyatakan dengan jelas di dalam dewan. Jadi itu melahirkan kekeliruan. Sebab apa? Sebab untuk suatu ordinan itu dibatalkan, ia hendak mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Maknanya ordinan itu boleh dibatalkan di luar dewan, tetapi ia tidaklah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong kerana bagindalah yang memperkenankan pembuatan memperkenankan ordinan-ordinan darurat tersebut. Jadi keputusan jemaah menteri untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat itu sebenarnya belum lagi muktamad sehinggalah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi pada saya adalah lebih baik sekiranya menteri menyatakan keputusan jemaah menteri ialah untuk membatalkan ordinan tersebut, dan keputusan itu telah dibawa ke hadapan atau disembahkan kepada ke bawah duli, dan kerajaan sedang menunggu keputusan ataupun kata-kata akhir daripada ke bawah duli. Pada saya itu adalah suatu yang lebih jelas kepada ahli dewan, bukan yang menyatakan bahawa telah dibatalkan. Itu adalah cadangan sebab keputusan untuk membatalkan ordinan itu sebenarnya dengan perkenan ke bawah duli sekiranya ia berlaku di luar dewan. Ditarik balik kedua dewan. Tapi kalau dia ditarik balik oleh parlimen, tidak ada persoalan sama ada perkenan ke bawah duli itu timbul ataupun tidak. Ini kerana apabila dia berlaku di luar dewan. Baik.
Ya, the key word di sini ialah kekeliruan seperti apa yang disebut oleh Datuk Dr. Syam Rahayu. Tetapi saya nak dapat pandangan daripada Prof Siva sendiri daripada kenyataan yang telah pun dikeluarkan itu. Apakah ini bagi Prof sendiri ada yang menganggap ianya sebagai satu blunder yang mungkin agak serius juga sebenarnya dan boleh memberi impak yang cukup terkesan juga kepada kerajaan yang sedia ada sekarang ini. Tetapi mungkin Prof Siva ada pandangan tersendiri. Apakah ini kita anggap sebagai satu blunder ataupun memang sesuatu yang dikeluarkan tanpa melihat terlebih dahulu kesan dan impaknya kepada politik secara keseluruhannya. Prof? Ya, terima kasih Saudara Syukawi. Bagi saya melihat ia merupakan wujudnya dua pandangan yang berbeza-beza dari pihak kerajaan dan juga pihak istana, di mana kerajaan dilihat mendahului istana dalam soal memperjelaskan kepada umum. Kerana apa yang berlaku sejak 21 hingga 26 tidak diketahui sehingga hari ini kronologinya diperincikan, diperihalkan, dan bagi saya dalam konteks ini apabila kerajaan memutuskan untuk tidak melanjutkan darurat dan juga menghentikan ordinan darurat pada 21 hari bulan, ia seolah-olah menyebabkan kerajaan berada dalam keadaan terdesak ketika berhadapan dengan debat dan juga perbahasan yang berlaku di Parlimen. Jadi kesemua yang berada di luar terkejut kerana tidak ada satu pengumuman, tidak ada pewartaan kerajaan, tidak ada kenyataan daripada pegawai negara. Maka itu mencetuskan pelbagai kontroversi dan juga polemik dalam kalangan yang umum di luar yang barangkali tidak memahami intipati ataupun kandungan perlembagaan, perincian yang perlu digarap dan juga dirungkai sepenuhnya apabila ada pihak yang menyatakan bahawa perlu digunakan pakai perkara 40, ada yang menyatakan bahawa perkara 150, perkara 11(3) memberikan keistimewaan kepada Perdana Menteri untuk menentukan agenda Dewan. Ini bukannya sidang Parlimen, ini adalah mesyuarat khas Parlimen. Maka timbul pelbagai isu yang boleh kita lihat seolah-olah plot-plot yang membawa kepada usaha untuk mengurus persepsi sebenar ke atas masyarakat luar. Jadi bagi saya melihat bahawa apabila diputuskan tidak mahu melanjutkan ordinan darurat itu seolah-olah mahu mengelak daripada undi yang perlu dibawa. Tapi saya percaya jika dibawa sekalipun kesemuanya akan menyokong kerana sebelum itu sudah wujud usaha untuk memastikan bahawa itu tidak dilanjutkan sama sekali. Tapi pendekatan yang diambil, metodologi yang digunakan, intervensi yang digunakan, itulah yang dipersoalkan. Jadi bagi saya walaupun wujud pelbagai kronologi yang telah diperincikan, akhirnya apabila berkenan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong itu tidak diperjelaskan, maka ramai bertanggapan ia telah membawa kepada krisis perlembagaan sebagaimana yang pernah kita lihat pada tahun 1983, 1993. Ketika itu krisisnya berbeza dengan apa yang kita lihat. Seolah-olah wujud pertembungan di antara istana dan juga eksekutif. Jadi inilah yang saya rasakan turut membolehkan satu lagi blok mengambil kesempatan, blok pembangkang yang merasakan bahawa Perdana Menteri harus letakkan jawatan, harus melihat ini adalah tanggungjawab beliau di bawah eksekutif. Tapi perincian Perdana Menteri juga harus kita amati, teliti supaya kita mendapat satu tafsiran dan pemahaman yang secukupnya. Saya juga nak dapat pandangan Prof Siva sebelum saya beralih kepada Datuk Dr. Syam Rahayu. Secara ikhlasnya, secara pribadinya, apakah Prof Siva merasakan bahawa apa yang berlaku di mesyuarat khas Parlimen hari yang pertama itu seolah-olah memberikan satu senjata yang cukup berkesan sebenarnya kepada pihak pembangkang dalam usaha mereka untuk memberikan satu tekanan kepada kerajaan PN yang sedia ada? Ya, sebenarnya sebelum diumumkan tarikh untuk mengadakan mesyuarat khas itu telah wujud rentetan pelbagai peristiwa kenyataan di mana blok pembangkang mahukan satu sidang yang penuh. Bukannya khas tetapi sebagaimana yang akan dilakukan pada bulan September. Tapi bila tidak diadakan begitu, seolah-olah dah mula menyoal legitimasi keabsahan kerajaan, seolah-olah tidak ada angka yang perlu untuk mengurus tadbir kerajaan. Di situ sudah kita lihat permulaan kepada apa yang berlaku, dan pada hari pertama itu kesempatan itu digunakan pakai untuk mengasak dan juga mendesak agar kerajaan itu dilihat tidak mempunyai sokongan, seolah-olah berhadapan dengan defisit kepercayaan, seolah-olah
tidak memiliki majoriti. Tetapi kalau kita perhatikan, Blok Pembangkang juga tidak pernah menyatakan perlu ditukar kerajaan. Dikatakan hanya Perdana Menteri harus melepaskan jawatan Perdana Menteri, seolah-olah yang mahu dilihat adalah pertukaran Perdana Menteri dan bukannya kerajaan, daripada sebahagian daripada yang mesra kepada kerajaan. Jadi saya lihat itu telah diguna pakai sepenuhnya oleh pihak pembangkang apabila sidang itu menjadi bersifat emosional daripada rasional. Secara praktikalnya telah memberikan kelebihan kepada pembangkang untuk mengurus isu itu dengan lebih baik daripada kerajaan ketika itu, dan ketika itulah bila dikatakan bahawa akan sudah pun dihentikan pada 21 Julai, itu membawa satu kejutan, satu lagi kelebihan kepada pembangkang kerana merasakan bahawa mereka harus meraihkan sesuatu yang telah mereka minta sekian lama. Okey. Kembali semula kepada Datuk Dr. Syam. Hari ini juga keluar kenyataan media daripada pejabat Perdana Menteri, dan mungkin Datuk juga telah pun membaca kenyataan media yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri. Jadi pandangan Datuk Syam sendiri, apakah kenyataan itu sudah mencukupi sebenarnya untuk memberikan sedikit kelegaan kepada situasi yang sedang berlaku ketika ini, Datuk? Ya, sebelum ini saya juga mengharapkan kerajaan mengeluarkan kenyataan supaya diperjelaskan, ya, supaya diperjelaskan. Ya. Tetapi saya nampaklah kalau diperjelaskan, masih lagi saya percaya masih lagi ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak, ya. Kenyataan yang dibuat oleh pejabat Perdana Menteri itu menceritakan kronologi dan sebagainya. Ya. Walau bagaimanapun, saya melihat dari perspektif undang-undang ialah apabila saya masih lagi mengulang apa yang saya katakan sebelum ini, walau apa keputusan Jemaah Menteri, hal berkaitan dengan undang-undang darurat ini atau ordinan-ordinan darurat ini, dia masih lagi berkuat kuasa. Dan ia tidak boleh ditarik balik hanya dengan cadangan Jemaah Menteri kepada Kebawah Duli. Ia hanya akan menjadi terbatal sekiranya diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya mahu dibuat di luar Dewan. Tapi kalau kita katakan pada pandangan saya, ianya perlu dibahaskan kerana apabila kita lihat kepada perkara 150 dalam fasal 3 itu, dia menyatakan bahawa sekiranya Parlimen kedua-dua Dewan, ini satu lagi persoalan juga, sebab kalau lihat kepada perkara 150 fasal 3, dia menyatakan bahawa apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah atau yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong itu hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua majlis parlimen. Ini satu dibentangkan, jadi ditafsirkan adakah ia hanya diletakkan di atas meja. Pada saya, kalau ianya telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, sebelum ini dia boleh dan ditarik balik, sebelum ini dia boleh hanya diletakkan di atas meja. Itu betul, laid down. Sebab ini pernah berlaku pada 2012 yang mana Perdana Menteri ketika itu, kerajaan pada ketika itu hanya laid down before the parliament. Ya? Jadi tapi kalau Yang di-Pertuan Agong tidak perkenankan lagi ordinan itu untuk ditarik balik, maka ia tidak ditarik balik sebelum parlimen bersidang. Jadi setelah parlimen datang bersidang, maka ia perlu dibentangkan, dan kerana sekiranya nak dibentangkan sama ada parlimen mahu meneruskan atau merungkaikan ordinan tersebut. Jadi secara logik, kalau untuk rungkai, takkan nak letak saja ke atas meja. Ia perlu dibahaskan. Kalau nak teruskanlah, ataupun kalau nak teruskan atau nak batalkan, ahli-ahli majlis Dewan itu perlu melihat kerelevanan. Masih perlu lagi kah ordinan darurat itu? Sebab walaupun kita tahu darurat akan berakhir pada 1 Ogos dan kerajaan telah membuat janji bahawa tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membuat darurat lagi. Tetapi ordinan darurat itu sekiranya tidak dirungkaikan atau tidak dibahaskan, dia boleh lagi berjalan dalam masa 6 bulan selepas darurat itu habis. Maknanya kalau itu dalam perkara 150 dalam fasal 7. Kalau tidak dirungkaikan terlebih dahulu oleh parlimen, undang-undang itu boleh berjalan dalam masa 6 bulan lagi selepas 1 hari bulan Ogos. Jadi kalau nak dirungkaikan, saya pasti ia perlu dibahaskan dan ia perlu dibincangkan.
oleh Hmm. ahli-ahli parlimen. Barulah puas hati. Pada saya sebagai rakyat pun kita akan puas hati. Kita puas hati kerana perlu tak lagi undang-undang darurat ini. Kalau ahli parlimen semua kata sepakat untuk kata tidak perlu lagi, dan saya fikir itulah keputusan yang dibuat oleh ahli parlimen. Kalau mereka kata perlu, dan kita terima kerana itulah proses demokrasi yang dimakmurkan melalui perbahasan-perbahasan dalam parlimen. Ya, perlu diperbahaskan dalam parlimen. Ini pun satu isu yang saya kira penting juga untuk kita ketahui sebenarnya. Saya nak dapat pandangan Datuk nanti, tetapi saya juga nak dapat sekarang ini pandangan daripada Prof. Siva. Kalau kita lihat Prof, mesyuarat khas parlimen hanya ditetapkan selama 5 hari sahaja. Dan dikatakan bahawa ini satu masa yang cukup sempit sebenarnya untuk membincangkan banyak perkara yang berkaitan baik dengan kesihatan rakyat, baik dengan ekonomi, situasi ekonomi semasa dan sebagainya. Jadi apakah mungkin kerana masa yang dilihat ataupun yang ada itu begitu singkat yang mengakibatkan mungkin berlaku sesuatu yang di luar jangkaan seperti apa yang telah pun berlaku ini sebenarnya, Prof? Ya, barangkali sebelum memutuskan mengadakan mesyuarat khas sekalipun, kita lihat kerajaan memang berhati-hati sama ada mahu mengadakan lebih awal ataupun tidak, sehinggalah wujudnya desakan dari pihak istana sendiri untuk diadakan sidang lebih awal. Dan saya setuju dengan Prof. Syam bahawa kita perlu berbahas, kita harus melihat daripada kedua-dua blok sejauh manakah perbahasan itu akan memungkinkan kita meleraikan pelbagai kekusutan yang timbul dalam konteks apa yang sedang berlaku ketika ini. Jadi tempoh masa 5 hari itu sudah pasti secara peribadi saya rasakan tidak cukup. 5 hari itu tidak cukup untuk diguna pakai bagi perbahasan, apatah lagi kita lihat ramai yang terlalu emosional hari pertama, dan hari ini juga kita lihat apabila timbul kenyataan daripada Istana Negara sudah terpesong daripada membincangkan pelan pemulihan negara kepada legitimasi ataupun keabsahan kerajaan yang sedia ada serta kedudukan Perdana Menteri. Jadi apabila timbul isu-isu seperti ini, sudah pastilah 5 hari itu tidak memadai untuk kita melihat secara keseluruhan pelan pembangunan ataupun pelan pemulihan negara. Jadi mungkin juga kerajaan sudah mengidu ini boleh berlaku menyebabkan itu dihentikan dalam tempoh masa 5 hari kerana khawatir itu juga akan membawa kepada pelbagai usul yang akhirnya menjejaskan reputasi dan juga kredibiliti kerajaan itu sendiri. Tapi kerajaan juga saya lihat mahu memastikan bahawa apa saja yang dilakukan itu adalah berdasarkan kepada lunas undang-undang perlembagaan. Itu tidak boleh kita tolak sama sekali, itu sama sekali tidak dikompromi. Dan saya melihat barangkali juga ketika ini yang perlu dilihat secara total menyeluruh adalah apakah selepas ini akan timbul isu krisis di antara eksekutif dan juga istana sehingga tidak mampu untuk membawa kepada satu titik keseimbangan di antara kedua-dua pihak kerana perkenan Yang di-Pertuan Agong masih belum diperolehi. Jadi dalam konteks ini, apakah kita akan berhadapan dengan krisis yang akhirnya akan menyebabkan tujuan mengapa mesyuarat khas parlimen diadakan itu tidak tercapai sasarannya. Baik, mungkin Dr. Syam Rahayu, ada pandangan anda sendiri, pandangan Datuk sendirilah. Bila kita bercakap tentang apa yang sedang berlaku ketika ini, apakah dari segi perlembagaan, dari segi undang-undang, mungkin ada ruang-ruang, ada kemungkinan apakah akan berlaku pertukaran kerajaan dan juga berlakunya pertukaran pucuk kepimpinan negara disebabkan oleh isu yang berbangkit ini? Kalau ikutkan, kalau saya ceritakan tentang hilangnya kepercayaan majoriti lah kan. Kalau ikutkan perundangan yang jelasnya ialah hilang kepercayaan majoriti. Dan hilang kepercayaan majoriti ini boleh berlaku di luar dewan atau di dalam dewan, ya. Jadi sekarang ni apabila parlimen tu bersidang, maka ia akan berlaku di dalam dewan lah. Tapi ia tidak menafikan, ia juga boleh berlaku di luar dewan, ya. Walau bagaimanapun mungkin sukarlah kalau untuk dimasukkan usul undi tidak percaya tu. Macam petang tadi pun kita dengar urat-urat untuk memasukkan undi tidak percaya tu dalam persidangan khas ini. Sebabnya saya tak tahu sama ada mereka akan speaker dewan akan menerima usul untuk undi tidak percaya tu. Jadi memang sukarlah kalau nak filekan atau nak masukkan usul undi tidak percaya tu dalam keadaan semasa. Kecuali ada satu lagi cara lah ini, ya, yang berlaku
di luar Dewan maknanya seperti perkara yang pernah berlaku dulu bahawa adanya Statutory Declaration atau SD itu dan disembah maklum kepada ke bawah duli. Jadi di sini nampaknya ia agak tidak ada penyelesaian sebabnya mungkin Statutory Declaration itu pun sukar untuk diperolehi, untuk memasukkan undi tidak percaya itu pun juga sukar untuk dilakukan dalam persidangan Dewan tu. Jadi, tetapi ada jugalah mungkin dalam masa sekarang ini saya tak nampak dari segi perundangan itu bagaimana ia boleh dilakukan kecuali Perdana Menteri juga merasakan hilangnya kepercayaan majoriti. Barulah Perdana Menteri boleh menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi kalaulah persidangan itu persidangan biasa, maknanya persidangan penggal yang biasa, maka usul undi tidak percaya dalam Dewan itu boleh dimasukkan. Tetapi kalau ikutkan peraturan-peraturan Dewan yang ada sekarang dan amalan-amalan yang telah berlaku, yang semacam sukar untuk ditentukan kecuali untuk diterima usul undi tidak percaya itu. Jadi saya rasa dari segi undang-undangnya senanglah nak cakap tapi boleh buat usul dan sebagainya. Tapi dari segi realitinya dia mungkin sukar untuk berlaku kerana amalan dalam peraturan Dewan itu sendiri meletakkan bahawa urusan-urusan kerajaan itu mendahului urusan-urusan lain. Di negara kita seolah-olah kita belum boleh menerima bahawa urusan undi tidak percaya itu sebagai urusan penting. Ini yang disuarakan oleh ramai ahli Dewan atau terutamanya pembangkang lah. Jadi kalau berpegang kepada perundangan yang khusus, yang jelas dan pemakaiannya di negara kita ini, ia perlu melalui usul undi tidak percaya. Sukar. Ia perlu melalui Statutory Declaration. Ini juga sukar. Sebabnya telah berlaku beberapa kali. Jadi saya fikir ada satu lagi cara yang sekiranya Perdana Menteri meletak jawatan. Itu saja. Jadi tak tahulah yang mana satu. Itu kalau saya cerita tu dari segi undang-undang lah. Tak tahulah mana satu. Nanti Prof. Siva boleh komen lah. Yang mana lebih baik berlaku dari segi politiknya ya. Itu saja dah. Kita nak berehat sebentar saja lagi, tapi sebelum kita berehat, saya juga nak dapat pandangan daripada Prof. Siva. Ini pun satu isu yang menarik yang dimainkan begitu hebat sekali, terutamanya di media sosial. Ada yang mengatakan bahawa disebabkan oleh apa yang berlaku ini, mungkin masanya sudah sampai di mana satu kerajaan interim dibentuk dengan Perdana Menteri yang bersifat interim juga harus dilantik. Jadi saya tak tahu apakah ini juga satu pandangan dan pendapat yang mungkin ialah kalau dilaksanakan apakah ia akan memberi impak ataupun kesan kepada kedudukan politik negara semasa. Tidak, ungkapan interim itu tidak wujud dalam perlembagaan. Cumanya ketika Dr. Mahathir melepaskan jawatan ketika kehilangan majoriti, maka beliau bertanggapan beliau sudah tidak mempunyai majoriti, beliau meletakkan jawatan ketika itu walaupun diminta untuk kekal, beliau tidak mahu dan akhirnya ke bawah dulilah yang telah menyatakan kenapa tidak menjadi interim sehingga satu keputusan berdasarkan kepada budi bicara siapa yang bakal mempunyai majoriti itu dapat dilantik. Dan dalam konteks ini belum terbukti dalam konteks politik angka, kerana Malaysia ini terikat dengan politik angka, belum lagi terbukti Tan Sri Muhyiddin sudah kehilangan majoriti dari sudut angkanya. Sebab itu kita lihat tidak ada pihak yang mahu ke hadapan menyatakan bahawa mereka memiliki majoritinya. Walaupun dikatakan hilang kepercayaan, itu tidak bermakna kehilangan sokongan majoriti. Dan Blok Pembangkang juga tidak dapat membuktikan bahawa mereka mempunyai majoriti untuk berhadapan dengan yang di-Pertuan Agong dan menyatakan bahawa kerajaan hari ini sudah kehilangan legitimasinya. Jadi dalam kedudukan seperti ini sudah pastilah akan ada wujud pelbagai pihak yang merasakan bahawa sudah tiba masanya kerajaan harus mendesak Perdana Menteri untuk melepaskan jawatan dan bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada 21 Julai. Tapi jika dilihat kepada kenyataan yang keluar daripada jabatan Perdana Menteri, barangkali itu tidak akan berlaku walaupun akan wujud desakan dari pelbagai pihak meminta Perdana Menteri melepaskan jawatan. Saya rasa itu tidak semudah itu. Melainkan pihak istana sendiri merasakan bahawa Perdana Menteri harus melihat kepada pelbagai pilihan sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Syam tadi. Kalau kita perhatikan antara pilihan, jika merasakan bahawa apa yang berlaku itu harus dipikul di bawah kedudukan Perdana Menteri, mungkin itu antara pilihannya melepaskan jawatan. Kedua, mungkin meminta kepada pembubaran parlimen.
tapi bolehkah kita lakukannya? Ketiga, jika ada pihak yang merasakan bahawa sudah memiliki majoriti, barangkali kita akan kembali kepada apa yang berlaku pada Mac 2020, pelantikan Perdana Menteri berdasarkan kepada penjajaran politik baru. Tapi yang keempat juga, mungkinkah wujud kerajaan campuran, kerana hari ini dikatakan kerajaan memiliki 110 kerusi. Untuk menubuhkan kerajaan kita memerlukan 112 kerusi kerana kita ada 222 kerusi parlimen. Bermakna apakah kerajaan seperti Mageran yang pernah kita lihat pada tahun 1969 akan menjadi salah satu pilihan? Apakah kerajaan perpaduan akan turut dipertimbangkan untuk membawa kedua-dua pihak ke meja perundingan untuk mengelak daripada kita bergerak kepada pilihan raya umum yang merupakan antara pilihan yang mungkin boleh dilihat sebagai pilihan terbaik selepas keadaan COVID menjadi lebih baik? Baik, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada kedua-dua tetamu kita, anda jangan ke mana-mana, terus berada di tempat anda sekarang ini, dan kepada anda yang sedang bersama kami juga, jangan lupa, jangan ke mana-mana kerana kita hanya akan berehat buat seketika dan kembali nanti. Banyak lagi persoalan menarik yang ingin saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu kita yang berada di ruang bicara ini, yang kita bersiaran dengan menggunakan format Australia. Jadi kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup menarik dan cukup penting, cukup relevan sebenarnya, iaitu Parlimen Subplot Ordinance Darurat. Kita lihat dulu. Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 mg, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice. Working for Workers (WFW) adalah platform digital untuk semua pekerja di Malaysia, tempatan atau asing, untuk mengemukakan aduan dan permasalahan berkaitan isu perburuhan. Aplikasi mudah ahli WFW menjadi medium bagi memastikan hak dan kebajikan pekerja yang terkesan akibat salah laku majikan, terbela dan tidak berulang. Ini secara langsung dapat memastikan majikan dan pekerja patuh kepada undang-undang perburuhan negara. Aplikasi mudah ahli WFW membolehkan pekerja melaporkan 17 jenis aduan secara dalam talian yang dikendalikan oleh 80 pejabat tenaga kerja di seluruh negara. WFW memastikan setiap aduan oleh pekerja adalah rahsia dan ingin membolehkan pekerja melihat proses aduan dengan lebih telus. Aplikasi WFW boleh dimuat turun di Google Play atau App Store. WFW memastikan hak dan kebajikan pekerja dilindungi. Inisiatif Kementerian Sumber Manusia. Kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan dengan perkembangan semasa, iaitu Parlimen Subplot Ordinance Darurat. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, dan kita juga masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Baik, saya nak dapat pandangan Dato' Syam Rahayu dalam isu ini. Bagaimana dan apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan sekarang ini, terutamanya Perdana Menteri, dalam usaha untuk menyelesaikan kemelut yang sedang timbul ataupun berlaku ketika ini, Dato'? Baik, ada
kalau ikutkan agenda untuk mesyuarat khas ini ada dua perkara utama, iaitu hal berkaitan dengan ordinan darurat dan juga proklamasi darurat tersebut, dan satu lagi ialah penerangan tentang pelan pemulihan negara. Jadi dua yang penting je. Jadi pada saya kalaulah Parlimen mahu merungkaikan ordinan darurat itu, tindakan terbaiklah pada saya ialah membahaskan ordinan darurat tersebut. Jadi ia boleh menyelesaikan perkara yang menjadi kekusutan pada ketika ini, ya. Jadi mungkinlah ada kebimbangan tertentu. Sekiranya dibahaskan dan sekiranya Parlimen mahu merungkaikan, pada pandangan saya ia tidak akan memberi kesan ke atas hilang kepercayaan sekiranya undang-undang darurat itu dirungkaikan. Sebabnya ia bukanlah suatu perbahasan untuk menentukan sama ada hilang kepercayaan ataupun tidak. Ia cuma untuk merungkaikan ordinan darurat tersebut. Itu pandangan saya. Walau bagaimanapun itu pada saya itu mungkin menjadi satu kata kunci bagi pihak yang mahu mempersoalkan kewibawaan kerajaan lah. Tapi dari segi undang-undang, saya fikir ia bukanlah suatu yang boleh menjadi satu sebab untuk menyatakan kerajaan hilang kepercayaan majoriti. Silakan. Ia juga boleh mendatangkan kemakmuran kepada demokrasi, dan sebenarnya pada pandangan saya, bila melakukannya ikutkan perundangan itu, maka dia akan lebih memberikan mileage kepada kerajaan kalau dibahaskan, kerana ia boleh menunjukkan ketelusan kerajaan tersebut. Jadi dalam keadaan ini apabila mengikut kedaulatan undang-undang itu sendiri, ia perlu, ataupun kalau kita bercakap tentang fungsi Parlimen untuk menjadi mekanisme semak dan imbang, kita perlu naikkan untuk perbahasan dalam Dewan berkaitan dengan ordinan darurat tersebut. Jadi yang pentingnya ialah demokrasi itu dihidupkan apabila Parlimen itu dipanggil bersidang. Jadi bagi saya untuk menyelesaikan perkara ini perlulah dibahaskan dan dibincangkan dalam Parlimen ordinan tersebut. Dan sama ada ia mahu diteruskan atau mahu dirungkaikan, biarlah Parlimen yang memutuskan. Saya fikir ini adalah juga yang ada bila maksud yang mahu disampaikan di dalam titah diraja yang dikeluarkan pagi tadi. Yang menyatakan bahawa tidak dinyatakan kenapa tuanku tidak mahu memperkenan, tidak dinyatakan kenapa, tapi apa yang tuanku perjelaskan ialah supaya ianya dibahaskan. Dan saya percaya ini adalah kerana untuk memakmurkan demokrasi itu, berikan ruang kepada ahli-ahli dewan untuk menyatakan pandangan demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Baik, untuk memakmurkan demokrasi, ini perlu dibahaskan, isu ini perlu dibahaskan. Pandangan daripada Prof. Siva sendiri, kalau kita lihat mesyuarat khas Parlimen ini akan berakhir pada hari Isnin, hanya 5 hari yang ditetapkan. Jadi apakah ada keperluan sebenarnya Prof dalam isu ini, di mana mungkin sehari dua ditambah untuk mesyuarat khas Parlimen ini, dan semata-mata tumpuannya ialah untuk membincangkan tentang isu ordinan darurat ini? Saya rasa kita tidak boleh tambah hari kerana agenda ditentukan oleh Perdana Menteri dan Dewan. Sebab itu kita lihat sewaktu sidang Parlimen khusus pun selalunya dia berlarutan sampai ke 3 pagi, sampai ke pagi, semata-mata untuk memastikan kesemua itu mendapat kelulusan dalam tempoh masa yang sudah ditetapkan. Saya tidak pasti dari sudut peraturan Dewan sama ada dibenarkan untuk mesyuarat khas Dewan. Walaupun begitu, saya setuju perbahasan harus diperhebatkan supaya pembangkang sendiri mampu untuk mainkan peranan semak imbang menjadi satu bentuk blok yang berfungsi peranannya, memberikan maksud dan makna kepada kedudukan mereka, mengimbangi apa yang dilakukan oleh blok kerajaan. Kerana bagi saya dalam perbahasan itulah kita mampu untuk melihat bagaimanakah pengukuhan, penambahbaikan, strategi intervensi yang mampu diguna pakai
secara bersesuaian ke atas kumpulan sasar yang menjadi ketetapan dalam konteks ini. Jadi perbahasan yang sihat itu juga memberikan ruang kepada usaha untuk percambahan ke atas amalan demokrasi kita. Amalan demokrasi kita bukan sekadar kita menjalankan pilihan raya, memilih kerajaan, tetapi juga melihat kedudukan mereka yang sudah terpilih dalam Dewan memainkan peranan mereka ke arah memertabatkan apa yang sudah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Jadi saya tidak melihat akan wujud usul undi tidak percaya ataupun usul undi percaya, tapi saya melihat bahawa kepentingan kali ini harus menjurus kepada sejauh manakah penambahbaikan boleh dilakukan ke atas kedudukan rakyat itu sendiri. Bila wujud isu legitimasi ini, ia sudah membawa kepada terkeluar daripada tujuan matlamat sidang ini diadakan. Kita mahu melihat isu dan juga perkara yang berkait rapat dengan rakyat itu dibincangkan sepenuhnya secara komprehensif dan menyeluruh. Bukannya masih lagi menggunakan saluran parlimen ke arah meningkatkan suhu politik. Suhu politik itu boleh diredakan, dan saya bersetuju dengan beberapa wakil rakyat yang menyatakan bahawa dalam kedudukan sekarang ini, kedua-dua blok harus mencari satu titik keseimbangan, satu titik tengah untuk membolehkan bergerak ke hadapan dan meletakkan fahaman politik dalam bentuk gencatan buat seketika. Mungkin ada yang bertanggapan kerajaan hari ini tidak ada sokongan. Waktu yang sama, blok pembangkang juga tidak dapat menunjukkan mereka ada majoriti. Jadi dalam kedudukan seperti ini, yang terbaik adalah kedua-duanya duduk semeja dan bergerak ke hadapan. Jika secara berterusan politiking ini tidak dihentikan, mangsa sebenar bukannya wakil rakyat atau pemimpin, tetapi rakyat yang masih bergelut untuk mendapat jawapan ke atas kedudukan mereka dan juga masa depan mereka. Baik, dalam isu yang sama, saya nak dapat pandangan daripada Dato' Syamsi itu. Tadi kita bangkitkan tentang isu sama ada boleh dipanjangkan dari segi perlembagaan, dari segi undang. Apakah mesyuarat khas Parlimen kali ini yang 5 hari ini boleh ditambah sehari atau 2 hari lagi dalam usaha untuk membincangkan isu yang berkaitan dengan ordinan darurat ini. Dan kita masih lagi ingat bahawa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sendiri dalam titahnya ketika membenarkan mesyuarat khas Parlimen ini dilangsungkan, Baginda mahu supaya isu ordinan darurat ini dibincangkan dengan begitu meluas sekali dalam sidang Parlimen khas ini, tetapi mungkin tidak berlaku seperti apa yang dihajatkan. Jadi itulah persoalan yang saya bangkitkan tadi. Apakah ianya dari segi perlembagaan, dari segi undang-undang boleh ditambah selain menambah daripada kedudukan 5 hari yang ditetapkan itu? Ya, dari segi masa, dari segi tarikh tu dia perlu perkenan yang di-Pertuan Agong lah dari segi undang-undangnya. Kalaulah mahu ditetapkan berapa hari, ditambah hari lagi pun, ia perlulah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Jadi satu persoalan orang tanya ialah, adakah ia boleh dilakukan ketika keadaan darurat tu dah berakhir pada 1 Ogos? Itu mungkin satu persoalan yang orang ditanya lah. Jadi pada saya tidak ada masalah dalam darurat ataupun tiada darurat. Sebelum ini pun pernah ada mesyuarat khas ini bukan dalam keadaan darurat. Dan mesyuarat khas ini pun boleh berlaku sekiranya darurat itu telah tamat. Jadi dari segi undang-undangnya kalau nak tambah hari dan sebagainya perlulah berkenaan ini Pertuan Agong dari segi mendapatkan penambahan masa dan juga ruang perbincangan itu. Okey, sesuatu yang penting dan menarik jugalah. Ini pun banyak dilontarkan di luar sana, dimainkan dalam media sosial, dan mungkin saya boleh berkongsi pandangan ini dengan Prof. Siva. Ada juga Prof yang mengatakan bahawa apa yang berlaku ini seolah-olah menggambarkan bahawa kerajaan yang sedia ada ini tidak menghormati prinsip rukun negara, terutamanya kepada kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan sebagainya. Jadi apakah Prof merasakan bahawa ini satu anggapan, satu persepsi, satu tuduhan yang agak keterlaluan sebenarnya? Tidak, kalau kita perhatikan di alam maya, di media sosial, memang ramai yang bercakap tentang soal derhaka, murka. Jadi itu dimainkan juga dalam kalangan orang kebanyakan dan juga parti politik pemimpin sendiri. Tetapi bagi saya dalam konteks ini, kita mahu bergerak ke hadapan. Bagaimanakah kita tidak mahu menambahkan lagi
kemarahan dan kekecewaan ketika eksekutif sedang bertemu dengan istana. Kerana kita pernah melihat impaknya pada tahun 1983, pada tahun 1993 dan kita tidak mahu melihat ia berulang. Saya tidak bertanggapan itu keterlaluan, tetapi saya bertanggapan apa saja kenyataan yang mahu dikeluarkan itu mestilah berhema supaya tidak sama sekali membawa kepada soal kepribadian kepimpinan baik dalam konteks kerajaan ataupun istana. Kita harus beradab dalam apa saja hujah yang mahu kita tunjulkan, kerana kadang-kadang bila terlalu emosional itu juga akan mempengaruhi persepsi dan juga beberapa perkara yang tidak diingini turut akan dikeluarkan. Jadi bagi saya isu ini sebenarnya boleh diselesaikan dengan lebih baik jika ada ruang untuk bermusyawarah dan juga berunding supaya ia tidak berpanjangan. Kerana jika berpanjangan seolah-olah kita akan bergerak kepada isu ini daripada matlamat asas, iaitu untuk melihat perincian ke atas pelan pemulihan negara. Jadi mereka yang pernah melihat apa yang pernah berlaku ke atas beberapa krisis sebelum ini pasti bersetuju bahawa kita mahu mengelak pertembungan seperti ini kerana kita tidak mahu politicking ini berterusan, walaupun ada yang bertanggapan sewajarnya kita mengubah kerajaan, kita harus bergerak ke hadapan, tapi biarlah tata cara itu dihormati dengan pendekatan yang berlunaskan kepada perlembagaan. Jadi kedua-dua pihak menyatakan bahawa perlembagaan itu menjadi asas terlapak sebenar ke atas apa yang berlaku, dan biarlah dari sudut perlembagaan itulah kita mencari ruang penyelesaiannya. Saya juga dapat sekali lagi pandangan daripada Dr. Siva sebelum saya beralih kepada Dato' Syam. Saya tertarik hati pada yang sebenarnya Siva dengan kenyataan yang dikeluarkan. Mereka ketika sidang Mesyuarat Khas Parlimen ini berlangsung, mereka begitu memuji sebenarnya prestasi yang ditunjukkan oleh Menteri ataupun Yang Berhormat Khairy Jamaluddin ketika membentangkan perkara yang berkaitan dengan PIK ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Mereka mengatakan bahawa begitulah sebenarnya seorang menteri yang berpengalaman, seorang menteri yang dapat menyampaikan mesej dengan begitu jelas, begitu teratur dan menjawab setiap persoalan yang dibangkitkan oleh pembangkang dengan begitu selesa sekali. Jadi apa yang boleh dipelajari sebenarnya daripada apa yang berlaku ini oleh Yang Berhormat utamanya yang memegang tampuk kepimpinan, yang memegang jawatan menteri yang berada di dalam parlimen. Dan bagi saya apa yang dilakukan oleh YBKJ adalah menjawab persoalan, menepis apa saja kritikan berdasarkan kepada fakta dan juga berdasarkan kepada pertembungan idea secara rasional yang diterjemahkan bukan sahaja berdasarkan kepada apa yang telah dilakukan oleh Musti, tetapi juga dari sudut kekangan, keterbatasan yang ada. Jadi setiap persoalan yang timbul itu dirungkai, diberikan perinciannya dan juga diperjelaskan tanpa ada sekatan ke atas masa dan juga tidak mahu menjawab. Tidak dikatakan akan dijawab secara lisan dan sebagainya, tetapi memberikan jawapan yang padat, yang boleh diterima, yang dianggap bersesuaian dalam kedudukan semasa. Tidak bersifat emosional tetapi rasional dan praktikal. Itu yang mahu dilihat bukan saja ahli dewan tetapi juga masyarakat di luar. Kerana untuk mempertahankan kepercayaan, keyakinan, membina kestabilan, yang mahu dilihat adalah soal kewibawaan kepimpinan, soal nilai karisma yang ada pada seorang pemimpin, dan itu terselah dengan pendekatan yang telah diguna pakai oleh YBKJ kerana tidak memberikan ruang kepada emosional tetapi bersedia untuk menjawab apa saja tomahan, apa saja tafsiran yang dibuat oleh pelbagai pihak kerana merasakan bahawa inilah yang terbaik boleh kita lakukan dalam keadaan sekarang ini. Dan bagi saya apabila pembangkang turut memuji, itu menunjukkan bahawa mereka melihat adanya kualiti dari sudut soal jawab, adanya satu ruang untuk boleh bekerjasama. Fahaman politik diketepikan, kalau boleh bersetuju dalam tidak bersetuju itu dilakukan, dan saya rasa itu boleh dilakukan oleh pihak lain jika sekiranya mereka memegang kepada kandungan, kepada fakta, kepada ruang tafsiran berdasarkan kepada pemikiran, idea, kerana tidak semuanya boleh berfikir di luar kotak, tetapi itu tidak boleh jadikan sebagai alasan untuk berhadapan dengan pihak pesaing politik dari sudut perbezaan fahaman politik dan emosi semata-mata. Okey, kembali kepada Dato' Dr. Syam Rahayu. Apa yang boleh kita pelajari? Apa yang perlu menteri-menteri yang berada dalam kabinet, mereka yang menjadi ahli-ahli parlimen boleh pelajari daripada apa yang berlaku ini, Dr. Syam?
Ya, ini pada saya lah. Ia adalah satu pengajaran yang mana tidak pernah sebelum ini kita melihat titah yang sedemikian rupa dari istana. Tak pernah keluar titah rasa duka cita ini. Dan ini adalah suatu menunjukkan suatu perkara pada saya melihat perkembangan terbaru dalam konteks prinsip raja berperlembagaan di negara kita. Dan ia telah menyerlahkan satu dimensi baru dalam konteks raja berperlembagaan yang mana telah dijelaskan atau telah dimanifestasikan dengan amalannya, iaitu raja boleh menasihati kerajaan. Raja boleh memberi amaran kepada kerajaan. Raja juga atau yang di-Pertuan Agong lah dalam konteks ini boleh menyuarakan pandangan baginda. Jadi inilah yang satu yang saya telah bercakap lama tentang konteks ataupun konsep raja berperlembagaan di negara kita. Walaupun seperti juga kita lihat titah ke bawah duli tadi, titah diraja tadi, pada antara perenggan yang keempat terakhir, saya ingat ia menyatakan tentang titah tersebut menyatakan bahawa baginda tahu bahawa tugas baginda tu, baginda mengambil maklum. Tugas baginda ialah untuk bertindak atas nasihat. Jadi ini tidak dinafikan. Tapi untuk baginda bertindak atas nasihat itu, baginda fikir, baginda menyampaikan hasrat baginda supaya ianya dibahaskan dalam dalam parlimen. Jadi baginda tidak mahu baginda pada saya nampak baginda tidak membuat keputusan itu dan baginda pulangkan kepada demokrasi. Ini yang saya fikir ini adalah satu pendekatan manifestasi peruntukan perlembagaan, ya. Walaupun baginda diberi nasihat oleh Jemaah Menteri, baginda masih lagi boleh menyerahkan itu kembali kepada demokrasi. Sebab tu baginda minta dibahaskan dalam parlimen, walaupun baginda sebenarnya boleh bertindak atas nasihat yang diberikan oleh Jemaah Menteri. Jadi di sini nampaknya saya nampak ada satu amalan perlembagaan yang baru di sini. Amalan perlembagaan yang baru yang mana penegasan ke bawah duli ataupun raja berperlembagaan itu tentang pentingnya demokrasi juga. Jadi pada saya ini nampak sesuatu yang sehat. Yang sehat segi pertama dari segi konsep raja berperlembagaan itu sendiri dan keduanya dari segi hubung kait atau hubungan yang perlu dibina secara harmoni antara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, dan raja berperlembagaan tidak dilihat sebagai mengatasi demokrasi berparlimen dalam konteks ini, ya. Dalam konteks pembatalan ataupun pembatalan ordinan-ordinan darurat ini. Jadi di sinilah saya nampak kerajaan harus mengambil pendekatan ini untuk memakmurkan demokrasi dan juga raja berperlembagaan itu telah sebenarnya dapat menunjukkan apresiasi atau penghargaan kepada kepentingan demokrasi itu sendiri. Memakmurkan demokrasi. Kita dah hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Prof. Siva, dah lebih kurang 3 minit saja lagi masa yang diperuntukkan kepada kita. Setiap kali ahli-ahli parlimen kita berbahas di parlimen, ianya sentiasa mendapat perhatian daripada rakyat jelata sebenarnya. Dan mereka ingin melihat perbahasan itu berjalan dengan teratur, dengan bersih, dengan tertib. Tetapi masih lagi berlaku penggunaan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya, serangan-serangan yang bersifat peribadi. Dan tingkah laku ini tidak menggembirakan rakyat sebenarnya. Ada mereka yang merasakan bahawa ianya tidak menjadi contoh yang baik kepada rakyat jelata, terutamanya kepada generasi muda. Jadi mungkin Prof. Siva sendiri merasakan, apakah anda merasa kecewa dengan apa yang berlaku? Kerana kita ingin melihat satu amalan demokrasi yang cukup bersih, yang cukup teratur, yang cukup berdisiplin di negara kita sebenarnya, Prof. Ya, sebelum saya masuk kepada persoalan itu, saya juga ingin menyentuh sedikit kedudukan raja. Ya. Selama ini dianggap secara simbolik sahaja memainkan peranan mereka, tapi hari ini kita melihat bahawa sebagai ketua negara, payung kepada rakyat itu sudah ke hadapan dan juga melihat bahawa tidak lagi wujud soal nasihat itu diterima sepenuhnya. Ini bukan kali pertama, tetapi ketika usul untuk mewartakan darurat kali pertama dibawa pada Oktober 2020 itu juga ditolak. Dan itu menunjukkan bahawa kedudukan institusi raja-raja hari ini memainkan peranan yang cukup signifikan untuk mengimbangi kedudukan eksekutif ataupun ketua kerajaan. Dan kita tahu yang menjadi payung kepada ketiga-tiga cabang ini adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan bagi saya, apa yang berlaku di parlimen sebenarnya adalah sesuatu yang sudah berlaku sekian lamanya. Tidak mengejutkan,
kerana seolah-olah itu diguna pakai untuk mempengaruhi sokongan penyokong tega mereka secara berterusan akan terus menyokong mereka, tetapi mereka lupa ada penyokong atas pagar yang memerhati gelagat itu, melihat itu sebagai satu tingkah laku yang tidak boleh diterima pakai. Ada yang bersifat radikal, ada yang terlalu ekstrim, ada yang bersifat provokasi, sedangkan debat boleh dilakukan secara baik seperti yang dilakukan oleh YBKJ. Bermakna ada ruang untuk kita mencambah pemikiran kita, melakukan apa yang diikat dengan sumbang saran berdasarkan kepada sesuatu yang bersifat berhemah dan juga bermoral. Jadi tingkah laku yang berlaku itu saya rasakan sudah tidak lagi relevan kerana dikeji dan juga dikritik di alam maya, di media sosial, kerana merasakan bahawa yang mahu dilihat adalah hujah. Bagaimanakah akan dapat mempertabatkan kedudukan rakyat, bukan memanipulasi kedudukan bersandiwara untuk meningkatkan populariti sendiri. Kerana ada yang suka seperti itu. Tapi hari ini saya lihat bahawa kita harus bergerak ke depan. Kita mahu pemimpin yang berkualiti. Bukan sekadar mempunyai latar belakang yang baik, tetapi juga dari segi jati diri, dari segi personality, karakter yang mempamer kewibawaan mereka. Baik, setinggi terima kasih kepada Profesor Dr. Siva Marugan Pandian, dan tentunya saya juga mengucapkan setinggi terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak perkara sebenarnya yang telah dapat kita rungkaikan, dan kita mengharapkan bahawa akhirnya ianya akan menghasilkan sesuatu yang positif, kerana yang penting tumpuan harus diberikan sekarang ini kepada masalah yang sedang dihadapi oleh negara. Kita sedang menghadapi masalah isu kesihatan yang cukup mencabar. Kita juga sedang menghadapi masalah ekonomi yang begitu menekan, begitu tidak menentu dan sebagainya, dan kita harap rakyat akan terus bersatu padu, dan kita juga mengharapkan bahawa ahli-ahli parlimen juga tak kiralah daripada parti politik manapun mungkin boleh bersatu padu dalam usaha untuk membina sebuah negara yang lebih makmur di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami, dan jangan lupa kita masih lagi belum menang sebenarnya. Kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Jadi seperti apa yang selalu saya pesankan kepada anda, ikutlah SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga keluarga kita, dan yang amat penting sebenarnya, kita jaga negara kita. Jumpa lagi.